Saya Puan Ting Yaling, pensyarah kanan IAB dari Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan Jabatan JKPBA. Perkongsian ini akan berfokus kepada kepimpinan ke arah kecemerlangan bahasa. Perkongsian kali ini saya akan fokus pada tema inovasi multimedia pendidikan yang bertajuk Literasi TMK Peneraju ke arah kecemerlangan bahasa. Perkongsian ini dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu pengenalan, garis panduan pelaksanaan, kajian tindakan dan juga rumusan. Untuk bahagian pengenalan akan dikongsikan kombinasi inovasi multimedia yang telah digunakan. Untuk bahagian garis panduan pelaksanaan, satu peta pemetaan konsep akan ditunjukkan dan diterangkan secara lanjut tentang proses-proses pelaksanaan. Untuk bahagian yang ketiga, kajian tindakan akan diterangkan secara lanjut dan teliti mengenai proses-proses pelaksanaannya. Dan juga untuk bahagian rumusan akan dirungkaikan semula apa yang telah disampaikan secara keseluruhan dalam perkongsian ini. Pelaksanaan PBL, PBD dan unsur kebak di sekolah bukan sesuatu lagi yang asing bagi warga pendidik. Walau bagaimanapun, saya yakin bahawa barisan pentadbir di sekolah sering menghadapi masalah apabila guru-guru ingin melaksanakannya. Masalah-masalah yang sering kita jumpa ataupun hadapi adalah seperti kekangan masa untuk melakukan ketiga-tiganya dan juga fasiliti-fasiliti di sekolah yang tidak menampung keperluannya. Walau bagaimanapun, untuk perkongsian kali ini, saya akan rungkaikan agar ketiga-tiga konsep ini dapat dilaksanakan serentak dalam satu proses pembelajaran bahasa Melayu. Paparan ini menunjukkan pemetaan konsep pelaksanaan kajian. Daripada paparan ini, kita dapat gambaran secara keseluruhan. Saya akan terangkan secara lebih mendalam lagi mengenai peta konsep ini. Okey, pada asalnya, saya akan sediakan lembaran kerja dalam bentuk PowerPoint yang interaktif dalam Google Drive. Link Google Drive akan dikongsikan kepada semua pelajar. Pelaksanaan kajian akan berlaku secara dalam talian. Pelajar-pelajar akan dikumpulkan melalui Google Meet. Daripada Google Meet, saya akan gunakan kemudahan breakout rooms untuk membahagikan mereka ke dalam kumpulan masing-masing dan mereka akan dapat bahan-bahan yang diperlukan melalui Google Drive. Dalam Google Drive, selain lembaran kerja dalam bentuk PowerPoint disediakan, saya juga telah sediakan bahan-bahan bacaan untuk pelaksanaan proses teknik bacaan hebat. Daripada situ, pelajar akan mendapatkan bahan dan mereka akan berbincang dalam kumpulan yang telah saya gunakan breakout rooms untuk membahagikan mereka. Guru akan menjadi pemantau dan akan masuk ke setiap breakout rooms dari semasa ke semasa untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran. Jika pelajar terdapat sebarang pertanyaan, pada masa itulah guru akan memberi bimbingan. Dalam konteks ini, guru akan bertindak sebagai fasilitator sahaja dan pelajar-pelajar akan mengendalikan proses pembelajaran yang aktif secara berkesan. Untuk mendapatkan keterangan lanjut mengenai kaedah pelaksanaannya, saya menggalakkan barisan pentadbir mendedahkan video ini kepada warga pendidik di sekolah agar mereka dapat gambaran yang lebih jelas mengenai cara pelaksanaannya. Tajuk kajian ini bertajuk Literasi PBL, PBD dan Kebak dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Saya akan mulakan dengan menjelaskan mengapakah kita gunakan istilah literasi dalam tajuk kajian. Sebenarnya, kita sering kali terikat dengan konsep literasi yang menyatakan bahawa literasi sama maksud dengan kemahiran. Walau bagaimanapun,
Menurut UNESCO, literasi membawa masuk kepada kemampuan untuk mengakses maklumat, menganalisis maksud maklumat dan mengasimilasi maklumat. Kajian ini akan memberi fokus kepada soalan kebak novel yang sering kali membawa masalah kepada guru-guru BM semasa memberi pendedahan dalam proses pengajaran. Kebak antara unsur yang penting yang telah diberi penekanan dalam domain literasi bacaan pisah. Terdapat hubung kait antara domain kognitif dengan domain aspek. Domain kognitif merujuk kepada tahap pemikiran taksonomi Bloom. Memandangkan kita memberi penekanan kepada unsur kebak, maka tahap pemikiran kita akan bermula dengan mengaplikasikan, menganalisis, menilai dan mencipta. Untuk bahagian domain aspek, kita merujuk kepada bacaan, iaitu menilai dan membuat refleksi terhadap maklumat, mentafsir dan mengintegrasikan maklumat dan juga mengakses dan mendapatkan maklumat. Jadual ini saya petik daripada buku Panduan Tim Skala Besar terbitan KPM. Daripada paparan ini jelaslah bahawa terdapat hubung kait yang sangat rapat di antara teks, tugasan dan juga aspek bacaan. Jadi dalam kajian ini saya akan tunjukkan bagaimanakah kita laksanakan proses pembelajaran soalan kebak BM dengan memanfaatkan hubung kait antara teks, tugasan dan aspek bacaan untuk melahirkan pelajar yang dapat berdikari untuk menjawab soalan kebak. Teknik bacaan yang telah kita pilih untuk kajian ini ialah teknik bacaan 5W1H. Saya yakin guru-guru tidak asing lagi dengan konsep teknik bacaan ini. Pada peringkat permulaan telah saya jelaskan kita akan dapat melaksanakan PBL, PBD dan juga kebak pada masa yang serentak. Jadi, objektif kajian kita juga akan berfokus kepada PBL, PBD dan juga kebak. Objektif kajian yang pertama, kita fokus kepada PBL iaitu menguji keberkesanan proses PBL yang membawa kepada hasil ciptaan pelajar. Untuk objektif yang kedua, kita fokus kepada PBD iaitu mengenal pasti sejauh mana tahap penguasaan pelajar terhadap topik ini selepas gabungan PBL dilaksanakan. Untuk objektif yang ketiga, kita fokus kepada kebak iaitu teknik bacaan hebat yang diketengahkan dalam pisah. Dalam bahagian ini, kita akan menguji keberkesanan teknik bacaan hebat. Untuk bahagian persoalan kajian, kita tetap berfokus kepada PBL, PBD dan juga kebak. Untuk persoalan kajian yang pertama, adakah keberkesanan proses PBL membawa kepada hasil penciptaan pelajar? Untuk persoalan kajian yang kedua, sejauh mana tahap penguasaan pelajar terhadap topik ini selepas golongan PBL dilaksanakan? Untuk persoalan yang ketiga, sejauh mana keberkesanan teknik bacaan hebat membantu pelajar menganalisis bahan dan mengaplikasikannya untuk dijadikan jawapan. Kajian ini melibatkan 20 orang pelajar yang merupakan pelajar cemerlang di sebuah sekolah SMGK. Untuk bahagian instrumen kajian, pengkaji akan menerangkan langkah-langkah proses pelaksanaan kajian. Untuk langkah yang pertama dan kedua, pengkaji telah melakukan pemerhatian dan juga membuat analisis dokumen. Dari hasil dapatan daripada kedua-dua langkah ini didapati bahawa pelajar tidak dapat menjawab soalan kebak. Oleh itu, pengkaji telah merancang untuk tindakan yang seterusnya. Cuba kita perhatikan langkah yang ketiga dan langkah yang keempat. Dalam kedua-dua langkah ini, kita dapat perhatikan bahawa pengkaji telah menerapkan aktiviti pembelajaran abad ke-21 iaitu anecdotal notes, exemplar dan juga Go Fishbowl. Ketiga-tiga aktiviti ini diyakini dapat meningkatkan ataupun merangsang minda pelajar untuk menjawab soalan kebak. Selain itu, teknik bacaan yang merupakan salah satu unsur yang diketengahkan dalam pisah juga telah diterapkan oleh pengkaji dalam proses pelaksanaan kajian ini. Daripada aktiviti-aktiviti ini, guru ataupun pengkaji dapat membantu pelajar-pelajar
menjawab soalan kebat. Untuk langkah yang kelima, pengkaji akan membuat analisis data. Dan akhir sekali, langkah yang keenam, pengkaji akan melakukan rumusan. Paparan ini menunjukkan pemetaan konsep kajian. Pemetaan ini jelas menerangkan gambaran keseluruhan kajian yang telah dilaksanakan. Paparan ini menunjukkan garis masa pelaksanaan kajian. Kajian ini bermula pada bulan September 2021 dan berakhir pada bulan November 2021. Nota yang telah dimaknai oleh pengkaji ke Google Drive adalah seperti lembaran kerja, nota bacaan, begitu juga dengan bahan bacaan yang telah dikumpulkan dalam bentuk virtual classroom. Dan juga video-video penerangan proses pelaksanaan yang telah dimuat naik ke saluran YouTube. Paparan ini menunjukkan suasana pembelajaran dengan menggunakan Google Meet yang melibatkan fungsi berkat rooms. Pengkaji telah menggunakan kemudahan Google Drive untuk memuat naik bahan-bahan dan juga lembaran kerja untuk kegunaan pelajar. Begitu juga dengan hasil kerja pelajar telah dikumpulkan juga dengan link-link yang telah disediakan oleh pengkaji. Salah satu paparan hasil kerja pelajar. Pengkaji telah menyediakan senarai semak. Daripada paparan senarai semak ini, kita telah pun menjawab persoalan adakah keberkesanan proses PBL membawa kepada hasil ciptaan pelajar? Sejauh mana keberkesanan teknik bacaan hebat membantu pelajar menganalisis bahan dan mengaplikasinya untuk dijadikan jawapan? Jadual perbandingan ini jelas menunjukkan terdapat peningkatan yang ketara dari aspek tahap penguasaan pelajar setelah pelaksanaan tugasan 1, tugasan 2 dan tugasan yang ketiga. Dapatan peningkatan tahap penguasaan pelajar turut telah menjawab persoalan sejauh mana tahap penguasaan pelajar terhadap topik ini selepas golongan PBL dilaksanakan. Begitu juga dengan persoalan sejauh mana keberkesanan teknik bacaan hebat membantu pelajar menganalisis bahan dan mengaplikasinya untuk dijadikan jawapan. Sekian sahaja perkongsian kali ini, semoga membawa manfaat kepada semua warga pendidik. Secara keseluruhannya dapat kita merumuskan bahawa konsep PBL, PBD dan juga kebat dapat berlaku secara serentak dan ini dapat mengatasi masalah guru-guru yang menghadapi masalah kekangan masa semasa pelaksanaan proses PBL, PBD dan kebat di sekolah. Semoga perkongsian pada kali ini bermanfaat kepada semua warga pendidik dan saya yakin bahawa konsep ini bukan sahaja dapat diterapkan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tetapi juga dalam mata pelajaran yang lain. Semoga kita berjumpa lagi untuk perkongsian yang seterusnya.